الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. Dihormati yang dikasihi pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli pengkuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya mari sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya, taufik dan inayah daripada dapat kita berhimpun pada malam yang penuh keberkatan ini, kita dapat mendirikan solat tarawih. Kita berhenti sekejap selepas menunaikan 4 rakaat, insya-Allah sambung lagi lepas tazkirah 2 jam insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi, surah Ali Imran ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Allah Taala sebut, katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia. Kamu pasti akan dikalahkan di dunia dan dihimpunkan ke dalam api neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat. Kemudian Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya bagi kamu satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu apabila 2 puak atau 2 pasukan bertembung di dalam medan Badar Al-Kubra, iaitu golongan yang memperjuangkan Islam di jalan Allah dan yang lain yang kafir, melihat kamu 2 kali ganda, melihat kamu 2 kali ganda daripada mereka. Jadi manakala dalam perang Badar, tentera kafir Quraisy itu bilangannya 1000 orang, tentera Islam itu 313 hingga 319. Jadi mereka melihat 2 kali ganda mereka, iaitu 2 kali ganda daripada tentera muslimin, berarti 2000. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dengan pertolongannya, dengan kemenangan daripada sesiapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan suatu pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini tuan-tuan baca berita, tak kisah sama ada surat khabar atau internet, dalam media-media sosial, apa yang berlaku dengan saudara kita di Gaza, di Palestin, dan di mana juga mereka berada, tuan-tuan. Orang Islam ni, Nabi dah sebut dah, yushiku an tada'a alaikum umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kamu ini akan dijamah, dikerumuni oleh umat-umat, iaitu mereka yang tidak Islam dan tidak beriman, sebagaimana orang yang makan merumuni di sekeliling talang makanan ini. Ini yang berlaku pada hari ini. Namun kita melihat
dalam konflik umat Islam yang ada pada hari ini, apakah jalan penyelesaian? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut di dalam hadis-hadis baginda, tidak ada jalan yang lain melainkan jihad jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalan lain adalah jihad. Dalam bulan Ramadan ada 3 kewajipan dalam tahun Hijrah. Pertamanya puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu puasa. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Difardukan, diwajibkan ke atas kamu apabila negara kamu diserang. Al-qital itu jihad. Dan yang ketiganya sedekah Ramadan, iaitu zakat fitrah, sebagai tuhmatan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin, dan juga merupakan suatu kebersihan kepada orang yang berpuasa, mencuci segala kelawaan atau kesusiaan ketika ia berpuasa, sama ada melakukan dosa atau melakukan perkara yang sesuai. 3 kefarduan ini. Maknanya dalam bulan Ramadan difardukan jihad zaman Rasulullah SAW. Kenapa Allah Ta'ala kurniakan kemenangan pada jihad besar-besar zaman Rasulullah? Siri perangan dalam sejarah yang paling besar. Pertamanya pada Al-Kubra 2 Hijrah, kemudian perangan Ahzab Al-Khandaq pada tahun ke-5 Hijrah, kemudian pembukaan Kota Mekah, Fathu Makkah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Jawapannya kerana mereka mempunyai iman dalam hati mereka. Iman yang ada menggerakkan kepada mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berjihad di jalan. Namun pada hari ini kita ukur balik, iman kita dengan iman orang dulu sama ke tak sama? Kita boleh kata kita beriman sebab kita sembahyang tarawih pun 20 rakaat. Kita boleh menghadiri Qiyamul Lail perdana, kancil, maifi. Itu semua yang bentuk besar-besar sampai kecil-kecil yang mulai. Kita boleh kata kita bertahajud, baca Quran, baca darus, macam SK Harian, malam 25 Harian. Biasa malam 25 dia kata kami ada khatam Quran Ustaz. Batal lah kita minta setelah malam ni sebab ada khatam Quran. Tapi kita belum lagi diuji macam mana sahabat imam kita. Belum lagi diuji dengan umat Islam yang ada di luar sana, diganyang oleh musuh mereka. Apakah sikap dan peranan kita sebagai umat Islam? Walaupun tak dapat nak pergi ke sana, paling kurang pun 2 perkara boleh buat. Pertamanya menghantar bantuan kepada para mujahidin. Yang keduanya mengirimkan doa kepada mereka agar Allah menurunkan kemenangan kepada mereka. Apakah kita tidak yakin dengan janji Allah Ta'ala dalam surah Rum? Allah sebut apa? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan, dan adalah benar, adalah pasti ke atas kami, mana Allah kata, Allah jamin dia akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Dengan cara beriman. Orang beriman Allah bantu. Orang beriman dia akan berjihad. Ada orang kata jihad tak boleh syekh, kena ada iman. Dia kira ada iman dan amal. Dia iman tak boleh fikir, amal berfikir, kena buat terus. Antara tanda orang beriman berjihad. Tadi imam kita baca dalam surah As-Saff, pas masalah Isya, inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah kasih orang berjihad dalam satu saf, dalam satu jamaah, seperti mana satu bangunan yang kukuh untuk menghadapi musuh. Macam mana pula dia suruh beriman tanpa berjihad? Dia beriman dah, hasil beriman lah dia akan menggerakkan kepada jihad. Allah sebut dalam surah Rum ayat ke-9, janji Allah, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwa wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi lalu melihat bagaimana hukuman yang Allah turunkan kepada golongan yang sebelum mereka. Mereka lihat macam mana kaum Samud, Fir'aun yang hebat. Mereka yang hebat ni, yang hebat teknologinya, yang hebat pembangunannya, yang hebat persenjataannya, kanu asyadda minhum quwwah. Mereka
mereka lebih kuat daripada mereka. Mereka meneroka dunia ni, bumi ni, dan mereka membangunkan dengan berbagai-bagai pembangunan lebih banyak daripada pembangunan yang mereka buat. Allah Ta'ala apa kata? Dia kata, dan datangnya para rasul kepada mereka membawa keterangan, menerangkan agama kepada mereka, maka Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah nak tunjukkan orang Islam yang lemah iman kenapa? Masa 14 Mei, ni bukan 13 Mei, 14 Mei, ni bukan cerita 13 Mei, 13 Mei Pak Kauman. 14 Mei 1948, David Ben Gurion, dia betul nama lah, kalau pada tempat bukan surga pun, dia mengiktiraf negara haram Israel. Masa tu yang sokong siapa? Amerika dan Rusia. Amerika dan Rusia sokong negara haram Israel. Maka ikhwan muslimin di Mesir yang diasaskan dan dipimpin oleh Al-Syahid Al-Imam Hassan Al-Banna mendesak kerajaan Mesir supaya menolong rakyat Palestin untuk menghancurkan Israel. Inisiatif yang mereka buat ialah menghantar mujahidin sebanyak 10,000 orang. Dan pada masa itu negara-negara Arab lain pun menghantar mujahidin dan tentera mereka, diikuti dengan Jordan, Iraq, Lebanon, Syria dan beberapa lagi buah negara Arab yang lain. Semasa pergi dekat Palestin nak lawan Israel, jumlah mereka jadi 45,700. Ramai dengan tuan. Yang duduk depan sekali siapa dia? Tentera Ikhwan Muslimin, Mujahidin Ikhwan Muslimin, yang dipimpin oleh Imam Hassan Al-Banna. Dan mereka menang, hampir menang sampai ke Tel Aviv. Sama macam zaman yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi semasa nak menakluki kota Jerusalem, iaitu yang pertama sekali menyatukan negara Arab untuk menentang Israel. Maka dilakukan pula oleh Imam Hassan Al-Banna. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi tak ada dah, Imam Hassan Al-Banna tak ada dah. Tinggal siapa lagi? Salahuddin Ayyub barangkali. Salahuddin Ayyub barangkali. Tak ada. Kemudian tuan-tuan, bila hampir-hampir kalah Israel dan menangnya mujahidin ini, apa yang dilakukan oleh Amerika dan juga Britain pada masa itu tuan-tuan? Dia mendesak kerajaan Mesir. Masa itu PM dia Nur Rashid Bashar. Dia desak Nur Rashid PM Mesir pada masa itu. Dia tekan tuan-tuan melalui ke semua sifarah-sifarah ataupun kedutaan yang ada di Mesir itu, menekan kerajaan Mesir supaya bawa balik mujahidin ni dan tentera ni balik ke negara mereka. Lalu mereka disuruh balik. Mujahid ni balik tuan-tuan, orang tak sambut dengan pemandi merah. Orang tak buat satu majlis khusus nak bagi mereka pingat piala, tapi yang confirm balik buat pahala. Itu confirm. Itu tuan-tuan. Lalu ikhwan muslimin tuan-tuan di Mesir dipenjara, ditangkap, dipenjara, kemudian dibunuh, termasuklah Imam Hassan Al-Banna. Apa tuduhan dia buat tuan-tuan? Perdana Menteri Mesir pada masa tuduh mereka nak gulingkan kerajaan. Ada standard lah kan, asal berjuang Islam je, ni dia jaga ni, dia nak menggulingkan Tuan Agung, gitu. Dia gunakan itu tuduhan tuan, maka rakyat tengok bahaya ni ikhwan muslim. Satu, adakah masa itu iman mereka kuat atau tidak tuan? Iman orang yang menangkap orang yang berjuang dalam Allah Ta'ala yang Quran sebut ini, jawapannya dah tentu iman mereka lemah. Macam mana selesai masalah? Di Mesir tuan-tuan, rejim Sisi merintah baru-baru ni yang menang dalam pilihan raya, tak ramai pun orang memilih dia, mengundi dia. 47% dia rakyat Mesir tu. Kalau ikut segi moral memang kalah semua. Dia menang, maka Kementerian Wukuf Wakaf dipanggil Wazaratul Awqaf. Kalau kita kat Malaysia, Jabatan Pendidikan Islam Malaysia, diorang tak ada jabatan, dia Kementerian Agama.
di bawah pimpinan Syekh Ibrahim Ahmad Salam. Dia bagi tahu untuk imam yang dapat tauliah ni, kita akan belajar satu silibus yang baru. Silibus kita senang, belajar 2 hari cukup dah. Dia bagi tahu pada tok imam yang dapat tauliah ni, jangan mendoakan kehancuran untuk Israel. Kerana Israel ni adalah sebuah negara di sebelah negara kita. Mereka jiran kita. Jangan suruh orang berjihad menentang mereka, kerana mereka jiran kita. Dan Nabi tidak suruh kita menyakiti jiran kita. Tu tuan-tuan. Bayangkan. Ni contoh lagi, contoh lemah di iman tuan-tuan. Sampai mengiktiraf negara haram Israel. Tuan-tuan buka Quran balik surah Al-Imran 112. Ayat tu Allah Ta'ala beritahu orang Israel ni hina, tak ada negara. Duribat alaihimuz zillah, mereka timpa kehinaan. Ainama tuqifu, di mana mereka saja berada. Illa kecuali bihablin minallah wa hablin minan nas. Ia berpegang dengan tali Allah dan berpegang dengan tali manusia. Yang mana masuk Islam, yang buat baik pada manusia, tapi mereka boleh menumpang dengan belas ihsan manusia sahaja tuan-tuan. Di Yaman kalau kita pergi San'ah tu, dia ada satu nama, kampung Beit Bus nama tu, kampung Yahudi. Tapi Yahudi tak ada sudah. Yahudi semua sudah dihijrahkan, dihalau daripada bumi Yaman tuan-tuan. Dekat kota Azal lama, dia panggil Babul Yaman, ada rumah, ada lagi gambar Zionis. Dia kata ni dulu Yahudi duduk, tapi kami telah menghalau orang-orang Yahudi. Bayangkan, mereka dihalau. Wa duribat alaihimul maskanah, mereka timpa kemiskinan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, mereka kembali membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Zalika bi annahum kanu yaqulu bi ayatillahi wa yaquluna al-anbiya bi ghairi haqq. Mereka kufur kepada ayat Allah, mereka bunuh para nabi. Zalika ma asawatan yang tadun. Demikianlah orang yang melakukan kederhakaan dan melakukan dosa yang melampaui batas. Tak ada negara. Maka tiba-tiba boleh diiktiraf ada negara tuan. Yang ketiga, contoh tuan, senang je. Ada golongan ulama dekat Malaysia kata rakyat Palestin tak payah berjihad, kau hijrah cukup dah. Pula dah tuan. Golongan ni lagi hebat mendakwa kami ni ikut manhaj salafus salih, kami ni salafi, padahal salafi tuan. Dah salafi. Dan Nabi kata la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tak lagi dah hijrah lepas pembukaan kota Mekah. Itu kan hadis Nabi, hadis sahih. Tak tahulah kau bagi dia orang tak sahih pula hadis ni. Buat-buat ni kadang-kadang dulu sahih, sekarang tak sahih dah. Ini tu kalau berjaya membuat. Tak ada lagi hijrah lepas pembukaan kota Mekah, kerana kota Mekah sudah jadi negara Islam. Dan orang muhajirin yang berhijrah, Allah dah bagi pahala pada mereka. Nak sah pahala mereka tak lagi dah. Tetapi ada 2 lagi tinggal, yang ada jihad dengan niat yang baik. Dalam satu riwayat kata wa idza stunfirtum fanfiru, dan apabila kamu diarahkan oleh pemimpin kamu untuk pergi berjihad, maka berjihadlah kamu. Jalan tak ada gitu kan. Nak bayar apa lagi tuan? Air mata. Nak bayar dengan harta benda. Nak bayar dengan apa lagi tuan? Darah orang Islam Palestin, nyawa orang Islam. Satu akidah dengan kita tuan. Harta benda mereka. Kesemuanya dibayar dengan senjata, dibayar dengan jihad. Maka sebab tuan-tuan, bulan Ramadan bulan jihad. Sama-sama doa tuan agar kesemua mereka yang perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah mencapai kemenangan. Itu pun kalau orang nak berjuang untuk Islam lah. Tapi kalau orang berjuang untuk kebangsaan, takkan doakan tuan. Sebab dia jalan dalam kebangsaan. Islam tak pernah seru dalam kebangsaan tuan. Sebab itulah pada hadis Nabi akhir zaman dia kata ya Muslim. Pokok dan batu cakap dia dipanggil ya Muslim. Wara'i Yahudi, ta'ala faqtulhu, mari sini belakangku Yahudi ni, bunuh. Dia tak kata hey Melayu, mari sini. Tak ada. Dia tak kata hey Pakistan, hey Palestin, hey Arab. Tak ada. Ya Muslim, syarat kau Islam. Sebab orang Islam akan memperjuangkan Islam, dan dia akan anggap Yahudi itu musuh kita tuan. Jadi mudah-mudahan tuan kita mesti faham, tidak ada lain lidah yang tunjukkan oleh syariat, itulah jalan jihad. Kerana nyawa orang Islam tuan bila dikorbankan jalan Allah Ta'ala, dia mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja tuan untuk malam ni, insya-Allah. Tersambung lagi 5 tahun akan datang kalau panggil lagi lah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.